Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5. Jadi hari ini kita akan masuk unit baru iaitu unit 11 dengan topik bahasa kebangsaan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 150 hingga 151. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 9.4.1 iaitu menyatakan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang kedua, kes 9.4.5 iaitu menyatakan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey, sekarang kita nak tengok kedudukan bahasa kebangsaan dalam negara kita. Okey, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Maksudnya, bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan di negara Malaysia. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967. Jadi, kepentingan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu diwartakan telah dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 dan juga Akta Pendidikan 1996. Jadi, awak semua boleh search lah apa itu Akta Pelajaran 1961 dan juga Akta Pendidikan 1996. Dan pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh menggunakan bahasa yang lain. Walaupun bahasa Melayu ni merupakan bahasa rasmi dan bahasa utama di negara kita ni, tetapi kaum-kaum lain masih boleh menggunakan bahasa mereka seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dalam komunikasi harian mereka. Selamat pagi semua. Bulan ini sekolah kita mengadakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat sekolah. Kelab sejarah juga terlibat dalam sambutan ni. Menariknya Dayang Zeti. Saya pernah menghadiri sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat negeri Selangor pada tahun lepas di Shah Alam. Sambutan tersebut menggunakan bahasa Melayu. Elizabeth, mengapakah bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi semasa sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan? Biar saya tolong jawabkan. Bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Begitu rupanya. Patutlah dalam setiap acara rasmi negara menggunakan bahasa Melayu. Adakah kita masih boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa kebangsaan? Ya, boleh Wilson. Seperti yang tertulis dalam buku ni, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, tetapi bahasa lain masih boleh digunakan dalam komunikasi harian mereka. Okey, berdasarkan perbualan Dayang Zeti bersama rakan-rakannya tadi, kita tahu bahawa bahasa Melayu digunakan ketika sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan untuk berkomunikasi. Hal ini adalah kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Malaysia. Tapi, walau bagaimanapun, bahasa lain masih boleh digunakan untuk berkomunikasi oleh kaum-kaum lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Thailand dan lain-lain bahasalah. Jadi, perkara ini telah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152, Bahasa Kebangsaan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Jadi maksud kat sini dikata, walaupun bahasa Melayu ni merupakan bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan negara Malaysia, tetapi syaratnya orang lain tidak boleh dilarang atau dihalang. Maksudnya, orang lain boleh menggunakan bahasa-bahasa lain dan juga belajar bahasa-bahasa lain dalam kehidupan seharian. Kepentingan kita memartabatkan bahasa kebangsaan adalah yang pertama dapat memupuk semangat patriotik ataupun semangat cinta ke negara dan juga jati diri kita sebagai bangsa Malaysia. Yang kedua pula, bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu juga
dijadikan sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa pengantara untuk kita belajar ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kita belajar ilmu biologi, ilmu kimia dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, supaya nilai dan kualiti bahasa Melayu ni sentiasa terjaga walaupun berlalunya generasi ke generasi. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa pada minggu hadapan.